Cobaan suara Pandu cermat, jiwa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati. Merah tanda berhenti. 3 perkataan ini mampu mengubah hidup kita dulu, kini dan selama-lamanya. Tersedar dari lena yang panjang. Rupa-rupanya masih ada tugas yang belum dilunaskan. Menurut kajian Institut Sosial Malaysia, kadar kemalangan jalan raya meningkat sebanyak 5% setahun. Murah sangatkah nyawa manusia sehingga banyak jiwa yang terkorban di jalan raya? Terdiam seketika. Namun hadirin yang dirahmati, setiap penyakit ada penawannya. Oleh yang demikian, kita rasa bersyukur dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah pada kesempatan yang terbatas ini, kita akan mengupas satu isu yang terus hangat diperkatakan. Topik bicara wara kita pada kali ini, Pandu cermat, jiwa selamat. Hadirin yang dirahmati, eloklah kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli panel terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, Saudari Nur Aminah binti Hamdan, seorang pelajar yang cukup disegani kerana prinsip dan ketegasannya. Selamat datang, saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dengar cerita saudari amat mengerti warna merah. Mengapa agaknya? Ya Tuan Pengerusi, merah bukan sahaja lambang keberanian, tetapi merah juga tanda berhenti. Merah tanda berhenti, hijau kita teruskan perjalanan ya. Di sebelah kiri saya, Saudara Muhammad Safiq Belamsah, seorang pelajar yang cukup berbudi bahasa. Beliau bercita-cita tinggi ingin menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Apa khabar, saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hujung sana, tadi sabar menunggu Saudari Haizatul Akmal binti Jaafar, seorang pelajar yang cukup murah dengan senimannya, malah petah berbicara. Saudari kelihatan ceria dan sihat pada pagi ini. Ya, senantiasa sehat Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya ingin memulakan diskusi kita pada pagi ini dengan bertanyakan kepada ahli panel yang pertama, ya Saudari Nur Aminah. Bagaimanakah saudari melihat dan mendefinisikan ungkapan keramat, pandu cermat, jiwa selamat? Apakah pula punca-punca permasalahan ini masih gagal dibendung? Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ahli-ahli panel, hadirin yang dirahmati, teruja saya mendengar ungkapan yang begitu bermakna, terkandung 1000 hikmah di sebaliknya. Pandu cermat, jiwa selamat. Hakikatnya ungkapan ini memberikan satu peringatan kepada kita bahawa setiap individu di Malaysia haruslah melaksanakan anjakan paradigma dengan mengamalkan ciri-ciri pemandu hemah semasa berada di jalan raya. Dengan mengamalkan ciri-ciri pemandu hemah, sudah tentu kita dapat mengelakkan diri dari terjebak dengan perkara-perkara yang akan mendorong kepada berlakunya kemalangan di jalan raya. Kerana umum mengetahui malang tidak berbau. Tuan Pengerusi, sedar ataupun tidak, faktor utama berlakunya kemalangan di jalan raya adalah disebabkan oleh kelalaian manusia sebelum memulakan perjalanan. Pengguna kenderaan sepatutnya menyelenggara kenderaan sekurang-kurangnya 16 kali. Namun, kita seringkali alpa untuk memastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Impaknya, banyak kemalangan yang berlaku disebabkan sistem brek yang gagal berfungsi dengan sempurna. Sistem brek yang tidak berfungsi dengan sempurna akan menyebabkan pemandu hilang kawalan, terutamanya ketika hari hujan. Hal ini diburukkan lagi apabila tayar kenderaan tidak mencengkam atau mempunyai angin yang berlebihan. Sebagai contoh, pada tanggal 22 Ogos 2013, negara dikejutkan dengan berita kemalangan jalan raya yang melibatkan sebuah bas awam dari Genting Highlands. Seramai 37 orang penumpang maut, manakala 16 yang lain cedera parah apabila bas berkenaan jatuh ke dalam gaung sedalam 60 meter. Antara punca yang menjadi polemik perbualan selain kecuali pemandu ialah sifat fizikal bas berkenaan yang dikatakan sudah uzur dan tidak disenggara dengan sempurna. Hadirin sekalian, jasad mereka telah pun diswadikan, diiringi esak tangisan dan 1000 sesalan. Namun, setakat manakah
jadi ngeri ini mampu menjadi peringatan buat kita. Sekali lagi persoalan tanpa jawapan. Oleh itu saya menyeru agar seluruh pengguna kenderaan memperuntukkan sedikit masa menyelenggara kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah pesan pendeta, masa umpama pisau yang bermata dua. Jika digunakan, banyaklah pekerjaan yang dapat diselesaikan. Tetapi jika kita cuai, tangan sendiri yang akan dilukai. Renung-renungkan kembali kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih saudara, terima kasih kepada ahli panel yang pertama. Nah, satu perumahannya sangat baik. Benarlah kata saudari Nur Amrina sebentar tadi, semua pengguna jalan raya menyedari bahawa malam tidak berbau. Ironinya, mereka tidak mengamalkan slogan berhati-hati di jalan raya. Sifat negatif ini sudah pasti akan meningkatkan statistik kemalangan di jalan raya. Bolehkah saudara Muhammad Safiq jelaskan? Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi, hadirin yang dirahmati serta ahli panel. Luqman Hakim pernah meninggalkan wasiat pada anaknya yang berbunyi, "Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laksana lautan yang dalam. Banyaklah manusia yang telah tenggelam dan lemas di dalamnya. Oleh itu, jadikan kapalmu sebagai takwa, isi muatannya iman dan layarnya tawakal. Moga-moga engkau akan selamat." Hadirin sekalian, walaupun banyak ingatan diberi, walaupun mata memandang ngeri, namun jika kita tidak mengambil iktibar, permasalahan ini akan terus menemukan jalan buntu. Menurut kajian Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, lebih 80% kemalangan berpunca daripada sikap negatif pengguna jalan raya sendiri. Sikap pemandu yang tidak mematuhi peraturan jalan raya seperti yang terkandung dalam Akta Pengangkutan 1987 mendominasi permasalahan ini. Pemandu cenderung memandu kenderaan melebihi had laju yang telah ditetapkan, melanggar peraturan lampu isyarat merah di persimpangan dan memberhentikan kenderaan mereka di tempat yang dilarang. Sikap ini bukan saja akan menyusahkan diri sendiri, malah akan menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Hadirin yang dirahmati, timbul persoalan, mengapakah rakyat Malaysia yang begitu terkenal dengan sikap sopan santunnya bertukar menjadi tidak sabar dan mementingkan diri sendiri ketika berada di jalan raya? Hal ini menjadi lebih parah apabila menyerang musim perayaan. Biar lambat asal selamat dengan slogan yang tidak memberi sebar makna, malah mengundang kegusaran yang berasas. Perbuatan memandu yang tidak beretika memburukkan lagi keadaan yang sedia ada. Contohnya, menggunakan telefon bimbit ketika memandu menyebabkan pemandu hilang tumpuan. Mereka tidak dapat mengawal kenderaan dengan baik kerana hanya menggunakan sebelah tangan. Akhirnya, Tuan Pengurusi, pemanduan yang sunyi amat membosankan. Untuk menghilangkan stres, pasanglah CD, pilihlah lagu Cintaku 100% atau Aku Tanya Apa Kabar. Namun berhati-hati, bimbang betulkan menjadi lagu pusara di lebuh raya. Oleh itu, ingat satu perkara, berikan tumpuan sepenuhnya ketika memandu. Sayangilah nyawa anda dan nyawa orang lain. Kita semua mampu mengubahnya. Kembali kepada saudara Tuan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Safiq. Ahli panel kedua telah membincangkan secara terperinci akan sikap pemandu yang menjadi punca meningkatnya statistik kemalangan jalan raya. Menurut kajian Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau MIRAS, jumlah kemalangan maut meningkat sebanyak 6,035 orang pada tahun 2010 kepada 6,875 orang pada tahun 2014. Statistik ini menunjukkan terdapat kira-kira 19 kematian pada setiap hari. Satu fenomena yang amat membimbangkan. Saya rasa Saudari Hazatul Akimah sudah bersedia untuk memberikan sedikit komentar. Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi, ahli panel, hadirin yang dirahmati. Pada tahun 2014, negara kita telah dikemparkan dengan satu kemalangan maut di lebuh raya utara selatan. Ahli Parlimen Bukit Gedubur, itu juga digelar Singa Jelutuh, meninggal dunia di tempat kejadian. Walaupun kemalangan ini dikaitkan dengan faktor kecuaian, namun kita tidak seharusnya memandang enteng akan
faktor persekitaran yang turut menjadi punca penambah statistik kemalangan maut di Malaysia. Faktor persekitaran yang saya maksudkan di sini termasuklah jalan licin, jalan berlubang dan tiada lampu jalan. Keadaan ini akan menyebabkan kemalangan berlaku walaupun pemandu dalam keadaan berhati-hati dan kenderaan dalam keadaan baik seperti yang dibincangkan oleh kedua-dua ahli panel sebentar tadi. Kalau kita lihat ya Tuan Pengerusi, faktor persekitaran ini sangat rapat dengan faktor alam. Apabila hujan lebat turun, kemalangan akan lebih mudah berlaku. Hal ini kerana jalan raya menjadi licin. Keadaan akan menjadi lebih serius sekiranya jalan berliku-liku dan bercuram-curam. Hadirin yang dirahmati, pernahkah anda melihat musang, monyet atau biawak melintas jalan? Sedar ataupun tidak, lembu dan kambing menjadi sebahagian daripada pengguna jalan raya. Tersenyum saudara tampan di hujung sana, mengimbau kenangan lalu agaknya. Kegagalan pengguna jalan raya mengelak binatang liar yang melintas secara tiba-tiba ini akan mengulang kejadian yang tidak diingini. Pendek kata Tuan Pengerusi, kemalangan berpunca pada faktor persekitaran ini perlulah mendapat perhatian segera kerana kita berhasrat menjadikan jalan raya tempat yang selamat, bukannya pembunuh nombor satu negara. Dengan doa dan harapan agar permasalahan yang dibincangkan pada hari ini menemukan titik penyelesaiannya. Saya akhiri dengan kalimah yang cukup mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel yang telah memberikan pendapat secara terperinci. Teringat saya agar kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Bapa Kebajikan Negara almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dalam perjalanan sejarah manusia, tidak ada satu bangsa pun yang mampu menyelamatkan dirinya jika bangsa itu berpeluk tubuh selama-lamanya. Oleh itu, pelbagai langkah pragmatik lagi sistematik harus dipikirkan oleh semua pihak bagi menangani isu yang sudah lama berlanjutan ini. Apakah pandangan Saudari Nur Aminah tentang permasalahan ini? Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi Tuan Pengerusi. Memang tidak dapat dinafikan dan disangka lagi. Semua pihak haruslah melangkah segera bagi menangani permasalahan ini. Pada pandangan saya, perundangan merupakan satu langkah yang paling penting dalam menangani masalah salah laku jalan raya. Tanpa perundangan, pemandu-pemandu yang bersikap negatif dan terus mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Undang-undang tidak akan sempurna sekiranya tidak dilengkapi dengan penguasaan. Undang-undang yang dibentuk seharusnya memberi kesan psikologi kepada pengguna jalan raya yang nakal dan praktikal pula kepada pihak polis untuk dilaksanakan. Jadi Tuan Pengerusi, saya mencadangkan agar hukuman berat mesti dikenakan kepada sesiapa sahaja yang berani melanggar peraturan jalan raya. Tamsilannya, cadangan salah laku trafik dikenakan denda sebanyak RM500 Malaysia atau penjara selama 6 bulan. Wajar diterima pakai. Hal ini bertujuan agar pengguna jalan raya tak akan berani memperlekeh-lekeh undang-undang yang sedia ada seperti yang terkandung dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987. Maafkan saya Tuan Pengerusi, jika boleh izinkan saya mencelah sebentar dan memberikan sedikit pandangan. Bagaimana Saudari Nur Aminah? Ya, silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Teruja saya mendengar cadangan yang dikemukakan oleh Saudari Amalina sebentar tadi. Pada pendapat saya, dalam waktu yang sama, pihak kerajaan haruslah mengadakan pelbagai kempen kesedaran. Kempen ini haruslah diadakan dengan objektif menyedarkan para pengguna jalan raya akan kepentingan mematuhi peraturan di jalan raya. Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan acap kali diberi obligasi dalam melaksanakan kempen kesedaran ini. Inisiatif ini mampu mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Namun Tuan Pengerusi, jika hanya sebelah pihak sahaja yang bersungguh-sungguh melaksanakan program ini tanpa sokongan daripada masyarakat, akibatnya segala usaha hanya ibarat mencurah air ke daun keladi. Maka pada kesempatan ini, saya menyeru kepada seluruh masyarakat, marilah sama-sama kita menyertai kempen-kempen yang dianjurkan oleh pihak kerajaan sekaligus menjayakannya. Sesungguhnya Confucius pernah berperi, sebuah bangunan yang tinggi bermula dengan sebakul tanah. Perjalanan beribu-ribu batu bermula dengan langkah pertama. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kembali kepada Saudari Amalina.
Ya, silakan saudari. Saya begitu bersetuju dengan pendapat saudara. Aku merasa bentar tadi, sesungguhnya tanpa sokongan masyarakat, segala perancangan tidak akan membuahkan hasil. Dalam waktu yang sama, media massa sewajarnya mewara-warakan isu-isu kemalangan jalan raya agar boleh menjadi pengajaran kepada orang ramai akan bahayanya pemanduan tidak berhemah. Berpegang teguhlah kita dengan kata-kata mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad, bersatu padulah kita membuat kebaikan, janganlah kita bersatu padu melakukan kerosakan dan kemusnahan. Saya akhiri dengan doa dan harapan agar permasalahan ini segera ditangani. Kembali kepada Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel atas pandangan yang tepat dan benar sekali. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin yang setia bersama kami. Bagi hadirin yang baru saja masuk ke dalam dewan yang mulia ini, selamat datang kami ucapkan. Topik bicara yang sedang hangat dibincangkan pada kali ini ialah padu cermat jiwa selamat. Dari raut wajahnya, saya kira saudara Muhammad Sahri ada formula yang mujarab untuk dikongsi bersama. Silakan saudara. Terima kasih sekali lagi Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kepada yang terlena mohon dikejutkan kerana leka sesaat menyesal sepanjang hayat. Saya ingin mengajak seluruh warga auditorium bertafakur. Mari kita insafi derita seorang ibu yang kehilangan anaknya di pangkuan sambil mengajar mengucap. Mari kita selalu penderitaan seorang suami yang kehilangan isteri dan bayinya yang sangat 9 bulan dalam kandungan. Darah merah membasahi bumi, jeritan batin merobek hati. Apakah ungkapan yang mampu dizahirkan bagi mengurangkan derita insan-insan yang tidak berdosa ini? Ya, saudari Ahmad. Sabar, hanya kesabaran yang dapat mengubah duka yang tidak tertanggung. Namun, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Saya berasa insaf dan simpati Tuan Pengerusi. Sabar saudari. Ya, benar, sabar. Hanya itu kalimat terindah yang mampu diungkap. Namun hadirin sekalian, kita sebenarnya mampu mengubah keadaan ini dengan pemanduan yang berhemah. Pakailah topi keledar apabila menunggang motosikal. Pasanglah tali pinggang keledar dan memandulah mengikut had laju yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap individu itu perlu bijak mengawal emosi. Hal ini demikian kerana kesabaran seseorang pasti akan teruji tatkala berada dalam kesesakan jalan raya seperti di Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Berpeganglah pada kewarasan akal dalam apa-apa jauh halangan. Bak kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Oleh itu, Tuan Pengerusi dan hadirin sekalian, jadikanlah pemanduan yang berhemah itu sebagai amalan kerana anda, saya dan seluruh warga Dewan sedar padu cermat jiwa selamat kita semua mampu mengubahnya. Kembali kepada saudara Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dan ketiga-tiga ahli panel. Kemalangan jalan raya merupakan polemik semasa yang tiada kesudahan. Berdasarkan pandangan dan pendapat ketiga-tiga ahli panel sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan jika kita berhasrat untuk menangani isu semakin hari semakin serius ini, langkah-langkah yang proaktif lagi konkret perlu dilaksanakan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Semua pihak perlu bersatu hati dan mengambil tenaga untuk menangani isu yang sudah lama berlanjutan ini. Kepada hadirin dan para hakim akan pulang mandu sebentar lagi, kami mendoakan kesehatan anda. Berhati-hatilah di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Dengan doa dan harapan agar permasalahan ini akan menemukan jalan penyelesaiannya, saya Muhammad Syarizan bin Zainal Abidin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel atas kesediaan menghadiri dalam satu majlis yang cukup berfaedah ini. Saya akhiri dengan kalimah yang cukup mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, pandu cermat, jiwa selamat. Sudah, Presiden. Baik, pada pendapat Anda, adakah mata pelajaran keselamatan jalan raya perlu diajarkan di sekolah-sekolah? Pada pendapat Anda, adakah mata pelajaran keselamatan jalan raya
perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Saya ulangi, pada pendapat Anda, adakah mata pelajaran keselamatan jalan raya perlu diajarkan di sekolah-sekolah? Terima kasih kepada Tuan Hakim. Satu persoalan yang cukup menarik untuk dirungkai. Soalan yang dikemukakan sebentar tadi begitu sinonim dengan topik bicara kita pada kali ini, pandu cermat jiwa selamat. Saya kira ketiga-tiga ahli panel begitu teruja untuk memberikan pandangan masing-masing. Saya buka ruang kepada mana-mana ahli panel untuk memulakan perbincangan. Silakan. Tuan Pengurusi, izinkan saya memulakan perbincangan? Ya, silakan saudara. Terima kasih Tuan Pengurusi. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, ya, angin yang goncang. Dewasa ini, walaupun pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan kadar kemalangan di jalan raya berkurang, malah keadaan ini masih meningkat dari semasa ke semasa. Pada hemat saya, mata pelajaran perlu diajar di sekolah adalah sangat penting. Hal ini demikian kerana pelajar akan didedahkan tentang cara pemanduan yang berhemah di jalan raya. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, kita perlulah mengambil inisiatif ini sebagai satu langkah yang signifikan dalam memastikan kita sebagai seorang pelajar sentiasa patuh ketika di jalan raya, seperti mempunyai lesen memandu ketika berada di jalan raya. Oleh itu, ingat satu perkara, berikan tumpuan sepenuhnya ketika memandu. Sayangilah nyawa anda dan nyawa orang lain. Kembali pada saudara Tuan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan, saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menggemparkan negara baru-baru ini, di mana kemalangan di Lebuh Raya Duke yang melibatkan 2 buah Myvi. Kemalangan ini menjadi satu kemarahan kepada masyarakat hari ini kerana disebabkan oleh hanya segelintir golongan muda yang menyebabkan tragedi yang hingga menyebabkan sebuah keluarga terkorban dalam keadaan yang menyayat hati. Hadirin sekalian, hal ini tidak akan berlaku andai kita berhati-hati. Bagi menjawab soalan dikemukakan tadi, saya bersetuju dengan silibus yang perlu ditekankan di sekolah. Hal ini kerana meluntur buluh, biarlah dari rebungnya, kerana apabila sudah menjadi buluh, diraut payah, dikepung patah. Jadi Tuan Pengerusi, sekiranya mata pelajaran ini ditekankan di sekolah, para pelajar akan lebih belajar mengenai peraturan jalan raya dan akan menjadi contoh kepada ahli keluarga yang lain. Jika anak ini sudah belajar mengenai sesuatu peraturan yang patut dipatuhi, jadi mereka boleh menegur ibu bapa sekiranya lalai untuk menggunakan tali pinggang keledar ataupun menggunakan lampu isyarat di simpangan. Saya kira untuk setakat ini kembali kepada Tuan Pengerusi. Silakan saudari di hujung sana. Terima kasih Tuan Pengerusi. Teruja saya mendengar komentar daripada kedua-dua ahli panel sebentar tadi. Pada pendapat saya, pendidikan di sekolah ini perlu dilaksanakan kerana melalui pendidikan di sekolah ini para pelajar dapat mengenal pasti di mana buruk dan di mana baik. Di sini para pelajar akan didedahkan dengan tidak melibatkan diri dalam perlombaan haram. Natijahnya, apabila mata pelajaran ini ditekankan, maka pelajar boleh berfikir kerana kita sedia maklum bahawa pelajar di Malaysia ini adalah pelajar yang berminda kelas pertama. Akhirnya Tuan Pengerusi, marilah sama-sama kita mendoakan agar seluruh pemandu di jalan raya, khususnya yang berada di Dewan Yang Mulia ini, berada di dalam lindungan Allah Jua. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel. Saya yakin dan percaya soalan yang dikemukakan oleh Tuan Hakim sebentar tadi telah pun terjawab. Saya akhiri dengan kalimah yang cukup mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, pandu cermat, jiwa selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandu cermat, jiwa selamat, itu tajuk yang telah dikupas